Yang berusaha Puan Anis Alisha binti Abdullah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak. Yang dihormati Dr. Yusminah binti Muhammad Yusof, Timbalan Pengarah APG Kampus Tun Abdul Razak. Yang dihormati Ketua Jambatan Pengajian Melayu Dr. Sarah binti Bidin. Yang dihormati Encik Muhaimi bin Suhaili, Pensyarah Khusus Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21, yang dikasihi Syarif Putra Haikal bin Syari Albin, pengurusi untuk showcase bahan pembelajaran virtual Bahasa Melayu BMMB 3182. Para pensyarah serta rakan-rakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pembuka bicara. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana limpah serta perkenannya, maka kita dapat bersama-sama dalam talian bagi memeriahkan lagi program Showcase Bahan Pembelajaran Virtual Bahasa Melayu BMMB 3182, anjuran Jambatan Pengajian Bahasa Melayu dengan kerjasama PISMP BM 1621 dan PISMP Pendidikan Islam Ambilan Jun 2020, Elektif Bahasa Melayu. Dengan kesempatan ini, pihak kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran hadirin sehadirat sekalian semua dalam bilik salari PI 2620. Saya Aina Mariam binti Rusli sebagai moderator anda untuk bilik selari PI 2620. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum saya memperkenalkan pembentang kita pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa ini Wawasan 2020 meletakkan hala tuju negara Malaysia pada landasan yang tepat hasil pemikiran pemimpin negara yang memandang kehadapan gemilang. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu menjadikan inovasi sebagai budaya untuk memenuhi cabaran globalisasi. Inovasi adalah pengubahsuaian kepada suatu produk supaya ia menjadi lebih bertenaga atau lebih bermakna. Inovasi terjadi selepas produk itu direka cipta. Inovasi juga merupakan satu produk yang kompleks dalam memperkenalkan idea yang baharu, melibatkan dan menitikberatkan penilaian nilai praktikal berbanding inovatif. Maka tidak hairanlah sebagai guru pelatih, inovasi dalam memperkasakan lagi pengajaran di kelas harus dilaksanakan bagi anak didik yang tercinta. Secara amnya, inovasi merupakan satu proses menghasilkan dan menggunakan kreatif dalam menambah baikkan lagi suatu produk. Inovasi boleh membentuk dari produk, perkhidmatan, proses dan teknologi. Bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib menyarankan kepada semua organisasi, tidak kira organisasi besar ataupun kecil, harus memupukkan kreativiti dan inovasi agar dapat melangkah lebih jauh dalam pendidikan maupun industri. Oleh itu, untuk sesi kali ini, kami PI 2620 akan membentangkan hasil kerja khusus kami untuk subjek BMMB 3182E, yang mana kami telah menghasilkan inovasi pengajaran dan pembelajaran yang sudah semestinya telah menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Melayu oleh murid-murid Bahasa Melayu di kebanyakan sekolah rendah. Tanpa membuang masa, saya menjemput kumpulan yang pertama yang terdiri daripada 3 orang, iaitu Husna, Nur Nazirah dan Aina Mariam. Majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin. Okey, baiklah, kami dari kumpulan PISMP PI 2620, iaitu saya dan Husna Fatihah binti Nur Azlan dan juga dua rakan saya, iaitu Aina Mariam binti Rusli dan juga Nur Nazirah Afika binti Nur Azhar, akan berkongsikan kepada anda semua kerja khusus yang telah kami laksanakan, iaitu bagi subjek BMMB 3182, pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu abad ke-21. Pensyarah kami iaitu Encik Muhaimi bin Suhaili. Baiklah, bagi kerja khusus kami, iaitu kami melaksanakan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2, iaitu bilangan muridnya adalah 20 orang dalam masa 1 jam. Temanya adalah kekeluargaan. Tajuknya meneroka bersama Ihsan. Bila bagi standard kandungan dan standard pembelajaran untuk tajuk tersebut, iaitu 5.1, memahami fungsi dan
mengikut konteks iaitu penjodoh bilangan. Okay, baiklah, untuk standard kandungan dan standard pembelajaran ini kami rungkaikan di SKP-nya, di mana apa yang murid perlu tahu iaitu pengetahuannya adalah dari segi kata nama dan juga kata sifat. Kata nama tersebut adalah murid perlu tahu tentang penjodoh bilangan, manakala kata sifat tersebut adalah murid perlu tahu dengan betul dan tepatlah. Okey, kemudian apa yang murid boleh buat iaitu kemahiran yang akan dikuasai oleh murid, iaitu kata kerjanya adalah memahami, mengenal pasti dan juga murid boleh menggunakan. Okey, untuk kepada pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran ini di mana murid yang pertama, murid dapat memahami fungsi penjodoh bilangan dengan baik. Yang kedua adalah murid boleh mengenal pasti penjodoh bilangan mengikut konteks melalui bahan inovasi dengan baik. Dan yang ketiga, murid boleh menggunakan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. Okey, untuk kriteria kejayaan ini dia ada lebih detail lah daripada objektif pembelajaran, iaitu yang pertama, murid boleh memahami sekurang-kurangnya 4 daripada 8 fungsi penjodoh bilangan dengan baik. Yang kedua adalah di mana murid boleh mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 daripada 8 jenis penjodoh bilangan mengikut konteks melalui bahan inovasi dengan baik. Dan yang ketiga, murid boleh menggunakan sekurang-kurangnya 3 penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. Baiklah, seterusnya kita teruskan kepada aktiviti PDP kami di mana terdapat langkah set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan juga penutup. Baiklah, untuk set induksi ini masa yang diperuntuk adalah sebanyak 3 minit, iaitu di mana isi pelajarannya adalah berkenaan dengan video lagu penjodoh bilangan daripada animasi kartun sang monyet. Okey, video ni kami ambil daripada YouTube. Okay, kami sertakan juga pautan linknya. Okay, kemudian apa yang murid akan lakukan pada set induksi ini, di mana murid akan mendengar dan menyanyikan lagu penjodoh bilangan. Okay, kemudian murid ini akan bersoal jawab dengan guru tentang lagu tersebut. Okey, ini adalah contoh-contoh soalan yang akan ditanya oleh guru kepada murid. Okey, kemudian murid akan mendengar selepas murid melihat video tu, okey, murid akan mendengar penerangan guru tentang rumusan soal jawab dengan isi pelajaran iaitu berkenaan dengan penjodoh bilangan. Maksudnya selepas murid dah dengar dan mereka dah bersoal jawab dengan guru, guru akan kaitkanlah buat rumusan apa yang mereka akan belajar pada hari tersebut. Okey, jadi seterusnya kita lihat kepada langkah 1 yang akan dibenarkan oleh rakan saya. Okey, baiklah, seterusnya kita akan pergi pada langkah 1 selama 10 minit. Jadi pada langkah 1 ni adalah pemainan COSPACE iaitu bijak penjodoh bilangan. Jadi di sini inovasi COSPACE telah digunakan. Dalam langkah 1 ni, strategi yang kami gunakan adalah strategi pembelajaran kontekstual, iaitu bermaksud apabila murid belajar, mereka dapat mengaitkan juga dengan kehidupan mereka seharian mereka. Jadi dalam COSPACE ini dia terdapat 3 bahagian ataupun 3 scene. Jadi dalam scene pertama ni adalah pameran nota tata bahasa, di mana di sinilah langkah 1 akan dijalankan. Jadi langkahnya adalah yang pertama, murid akan mendengar penerangan guru tentang apa itu COSPACE dan manual penggunaannya secara ringkas. Jadi guru akan perkenalkan dulu COSPACE itu apa dan juga cara-cara menggunakan COSPACE. Yang kedua adalah murid akan menerangkan bijak penjodoh bilangan ini pada suasana 1 iaitu pameran nota tata bahasa. Dan kemudian murid akan mendengar penerangan guru. Bawah sikit. Okey, murid akan mendengar penerangan guru tentang maksud penjodoh bilangan menggunakan COSPACE dan murid akan diminta untuk membaca secara perlahan dan fokus pada penggunaan penjodoh bilangan mengikut jenis. Jadi pada langkah 1 ini, murid akan melihat pameran nota tata bahasa iaitu tentang penjodoh bilangan, di mana dalam suasana 1 ni ada video, iaitu video set induksi tadi. Jadi murid boleh lihat sekali lagi dalam COSPACE ni. Kemudian ada maksud penjodoh bilangan dan juga contoh-contoh penjodoh bilangan ini. Dan bila kita tekan penjodoh bilangan tu, dia akan keluar fungsi-fungsinya dan beserta contoh yang lain. Jadi ini akan ditunjukkan semasa kami akan tunjukkan semasa kami buka COSPACE nantilah. Jadi di sini pada langkah 1 kami telah pasangkan. Okey, jadi pada langkah 1 ni kami
kami telah pasakkan kemahiran memahami, iaitu murid perlu memahami penjudah bilangan ikut maksud dan konteksnya. Jadi seterusnya kita akan pergi pada langkah yang kedua, iaitu selama 20 minit. Jadi di sini murid akan meneroka penjudah bilangan pada suasana yang kedua, iaitu jelajah bersama Ihsan. Jadi di sini terdapat 4 tempat yang telah dibahagikan, iaitu yang pertama kelas Duk Amanah, yang kedua rumah Ihsan, yang ketiga taman rekreasi dan yang keempat adalah kedai runcit. Jadi di sini terdapat juga strategi pembelajaran kontekstual seperti yang diterangkan tadi, di mana murid akan meneroka setiap tempat ni, di mana itu adalah antara tempat-tempat yang mereka sering jumpa pada kehidupan seharian mereka lah, seperti dalam kelas, di rumah, taman. Jadi apabila murid melihat barang-barang yang diletakkan penjudah bilangan dalam kospes tersebut, murid boleh mengaitkan dengan kehidupan seharian, di mana jika murid akan berjumpa benda-benda tersebut di luar, murid boleh mengenal pasti apa penjudah bilangan yang sesuai bagi barang tersebut. Jadi langkah-langkahnya adalah, yang pertama, murid akan meneroka suasana yang kedua, iaitu untuk mencari penjudah bilangan yang berada di sekeliling tempat yang ada. Jadi murid dikehendaki untuk klik pada benda hidup atau barang untuk mengetahui jenis penjudah bilangan yang diganti. Jadi bila dalam kospes tu, bila murid tekan je barang yang mempunyai label, jadi akan keluarlah penjudah bilangan bagi barang tersebut atau benda tersebut. Jadi murid akan mendengar guru merumuskan pada setiap akhir misi. Jadi di sini pada langkah 2 ni, kemahiran yang dipasakkan adalah kemahiran memahami dan juga mengenal pasti, iaitu murid akan mengenal pasti apakah penjudah bilangan yang sesuai bagi setiap benda-benda tersebut. Jadi seterusnya pada langkah 3 akan diterangkan oleh rakan saya. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Aina dan saya akan teruskan untuk langkah yang ketiga dalam RPH kami. Okey, langkah ketiga ni, murid-murid akan bermain permainan labirin, iaitu kita panggil permainan maze lah, iaitu penjodoh bilangan. Okey, daripada sama, kospes yang sama, tapi kita panggil suasana yang ketiga, iaitu next level lah, iaitu level yang ketiga. Okey, kat di sini kami tekankan teknik latih to be, iaitu apa yang mereka belajar tentang penjodoh bilangan tadi, mereka akan aplikasikan dan mereka akan gunakan penjodoh bilangan tersebut untuk bermain maze tadi. Okey, pertama sekali caranya kita akan panggil ataupun guru akan panggil seorang murid untuk ke hadapan untuk menjawab permainan tersebut. Jadi murid yang lain akan tolong murid tersebut untuk menjawab soalan. Okey, bawah sikit. Okey, dekat sini murid akan menjawab dengan betul. Kalau betul, kita punya, sebab ada satu dinding, nanti kita akan tunjukkan. Kalau jawab betul, dinding itu akan hilang. Dan kalau jawab tak betul, dinding itu akan tak hilang dan murid tak boleh nak jalan. Jadi dekat situ kita panggil pembelajaran mastery, iaitu budak-budak kena faham dulu ataupun kena jawab dulu dengan betul soalan yang diberikan. Okey, dekat langkah 3 ni kami ada pasakkan kemahiran mengenal pasti dan menggunakan iaitu mengenal pasti dan menggunakan penjodoh bilangan yang sudah dipelajar dalam suasana 1 dan suasana yang kedua. Okey, beralih kepada langkah yang keempat. Okey, langkah keempat adalah lepas kita main CoSpace tadi, kita akan buat aktiviti dari segi secara fizikal lah, iaitu permainan mengenal pasti penjodoh bilangan. Okey, cara dia, cikgu akan bahagikan murid-murid kepada 4 kumpulan dan setiap kumpulan akan mendapat 3 keping kad gambar, iaitu gambar tersebut merupakan gambar penjodoh bilangan yang mereka sudah belajar dalam suasana yang kedua. Okey, dekat sini jadi setiap kumpulan akan ambil gambar tersebut dan lekatkan gambar tersebut menggunakan pelekat di hadapan, iaitu di papan putih lah. Cikgu akan tunjukkan satu slide yang menunjukkan jenis penjodoh bilangan, iaitu ada seekor dan budak akan padankan dengan gambar yang diberi. Okey, jadi kat situ mereka akan jawab dan bincang bersama-sama. Dekat sini kami pasakkan kemahiran mengenal pasti balik, iaitu mengenal pasti penjodoh bilangan. Okey, seterusnya. Jadi berakhirlah. Okey. Jadi sebagai penutup,
kami ada bagikan sebagai penutup, kami ada bagi apa benda? Kita ada bagi lembaran kerja iaitu untuk dibuatkan di rumah sebagai latihan pengukuhan. Dan akhir sekali mereka akan bernyanyi lagu berjodoh bilangan bersama-sama dan guru akan mengucapkan tahniah dan habis kelas tersebut. Okey, jadi kat sini kami ada pasakkan juga mengenal pasti dan menggunakan kemahiran dia lah. Okey. Okey, ini merupakan rujukan kami. Okey, dan ini adalah beberapa keping gambar lapiran yang kami sertakan. Okey, itu ada video, slide dan ini sebagai contoh bahan-bahan maujud yang kami gunakan. Seterusnya, lembaran kertas kerja yang akan diberi kepada murid-murid. Okey. Okey, ini di SKP. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada cara-cara nak bermain sedikit sebanyak tentang CoSpace yang kami bina, iaitu inovasi yang kami bina lah. Okay. Okey, baiklah, ini adalah CoSpace kami. Ini di mana yang kami tunjukkan ini adalah pada suasana yang pertama, iaitu di mana murid akan memasuki muzium pameran tata bahasa. Okey, jadi untuk tu, okey, sebelum murid masuk ni akan ada satu persoalan lah, di mana murid perlu klik dan akan keluar soalan, adakah anda mahu memasuki pameran ini? Okey, jadi murid perlu klik je untuk masuk. Okey, kemudian murid masuk seperti biasa. Okey, selepas murid dah masuk terowong ni, okey, murid akan nampak pada bahagian yang pertama adalah video. Okey, seperti yang kita lihat tadi, video ni adalah pada langkah set induksi. Okey, jadi video ni murid akan mendengar dulu video ni tentang penjodoh bilangan. Okey, selepas murid dah mendengar video ni, barulah murid akan bersoal jawab dengan guru dan guru akan membuat mengaitkanlah apa yang mereka akan belajar pada hari tersebut, iaitu berkenaan dengan penjodoh bilangan. Okey, seterusnya guru akan menerangkanlah tentang maksud penjodoh bilangan ni kepada murid-murid. Okay, jadi murid-murid akan tahulah apa itu penjodoh bilangan. Okey, seterusnya selepas murid dah mengetahui maksud penjodoh bilangan, okey, murid pula akan melihat kepada bahagian di sini pameran di mana adanya penjodoh bilangan dan juga penggunaannya. Okey, jadi pada langkah ini murid perlu klik pada pameran tersebut. Okay, contohnya telur tu kan. Okay, murid perlu klik pada telur tu. Okay, kemudian akan keluar penerangan tentang penjodoh bilangan untuk telur tersebut. Okay, iaitu biji. Okay, penerangannya adalah di mana biji ni digunakan buahan atau benda yang bulat dan kecil. Contohnya bola, telur dan juga apple. Jadi pada langkah ini murid dapat tahulah, oh kalau telur ni penjodoh bilangan ni adalah biji. Jadi sebiji telur. Okey, contohnya untuk roket pula adalah sebuah roket. Dan juga contoh-contoh barang yang lain. Contohnya untuk bunga, sekutu bunga, gajah, seekor gajah, pokok, sebatang pokok. Okey, dan banyak lagi pameran lain yang murid akan tahulah. Maksudnya daripada pameran ini murid dapat tahu banyak benda yang dalam kehidupan mereka yang mereka boleh tahu. Oh, kalau meja ni penjodoh bilangannya adalah sebuah. Okay, dan banyak lagi. Okay, kemudian selepas murid dah melihat dan meneroka pada pameran-pameran ni, okey, murid akan keluar melalui pintu keluar. Okey. Okey, murid keluar macam biasa dan kemudian kita akan melihat pula kepada suasana yang kedua. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi kepada scene atau suasana yang kedua, iaitu di mana di sini merupakan bagi langkah yang kedua. Okey. Jadi pada waktu ini murid akan meneroka keempat-empat tempat ini dan mereka akan mengenal pasti mana
bilangan yang sesuai. Jadi kita akan masuk dulu. Jadi ini merupakan esai. Jadi esai akan beritahu urutan lokasi. Tapi murid juga boleh meneroka sendiri ikut kesukaan mereka lah. Okey. Okey, jadi kita akan masuk kepada yang pertama iaitu kelas 2 amanah. Okey, sekejap. Jadi di sini terdapat suasana seperti di kelas iaitu ada meja guru, komputer riba, meja murid, kerusi, beg sekolah, jam, rak dan sebagainya. Jadi di sini murid akan melihat berlakunya strategi pembelajaran kontekstual iaitu di mana jika murid berjumpa dengan barang-barang atau benda-benda ini di luar, jadi murid boleh kaitkan. Contohnya seperti murid menekan komputer riba. Jadi penjodoh bilangannya akan keluar iaitu sebuah komputer riba. Jadi lepas ni jika murid menjumpai komputer riba di luar, murid boleh mengenal pasti apa penjodoh bilangan yang sesuai bagi komputer riba tersebut. Begitu jugalah dengan yang lain-lain. Jadi murid bebas untuk berjalan-jalan sama ada nak ke sini, jadi murid boleh tekan rak buku, sebuah rak buku ataupun tong sampah, kemudian boleh keluar sebuah tong sampah dan lain lagi lah. Jadi murid boleh tekan mana-mana yang ada label supaya boleh mengenal pasti mana satu penjodoh bilangannya. Jadi ini merupakan situasi di dalam kelas. Kemudian kita boleh lihat terusnya adalah di rumah. Jadi rumah juga merupakan antara tempat-tempat yang sering dilawati oleh murid. Jadi di situ juga kita perlu tekankan apa penjodoh bilangan bagi barang-barang yang sering dijumpai di rumah. Okey, contohnya adalah seperti cincin. Okey, kita pun klik pada cincin tersebut, keluarlah penjodoh bilangannya iaitu merupakan sebentuk cincin. Jadi di sini murid akan mengenal pasti apa barang-barang di rumah yang sesuai dengan penjodoh bilangan mereka. Okey, contohnya televisyen, sebuah televisyen. Dan murid akan jalan-jalan dari ruang tamu, kemudian murid boleh pergi ke sekitar, murid boleh pergi ke dapur. Jadi di dapur ni ada cawan, boleh tekan cawan, sebiji cawan. Jadi seterusnya boleh pergi ke sekejap ya. Jadi boleh pergi ke bilik. Jadi di sini bilik ada lampu tidur. Jadi lampu tidur apa penjodoh bilangan sesuai? Sebuah lampu tidur. Macam itulah. Dan seterusnya murid juga boleh pergi ke tempat lain. Contohnya adalah seperti di taman rekreasi ataupun padang. Jadi di sini juga murid akan menekan-nekan semua gambar, semua barang-barang yang boleh ditekan dan murid akan mengenal pasti setiap penjodoh bilangan bagi barang-barang tersebut. Dan begitu juga adalah dengan kedai runcit. Jadi di sini kemahiran yang kita tekankan adalah kemahiran mengenal pastilah. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada yang ketiga yang akan diterangkan oleh rakan saya. Okey, seterusnya kita pergi pada langkah yang ketiga iaitu kita panggil permainan labirin iaitu permainan maze. Okey, dekat sini adalah merupakan misi yang terakhir iaitu kita bantu Ehsan keluar daripada maze ni, permainan ni dan kita kena jawab soalan-soalan penjodoh bilangan. Okey, jadi cara dia, okey dekat sini. Okey, pertama sekali kita start lah, kita gerak kepada satu, tak silap saya ada 3 checkpoint. Okey, yang pertama kita akan klik kepada orang ni, contohnya orang astronaut. Okey, lepas tu kita akan jawab, contohnya kedengaran seekor ayam sedang berkokok di pagi hari. Okey, sebagai contoh kita tekan seekor. Okey, murid tahu selalunya binatang adalah ekor. Okey, jadi bila dah jawab, okey, dah jawapan dia betul. Okey, dinding yang terhalang tadi akan terbuka. Okey, jadi murid akan teruskan perjalanan mereka untuk checkpoint yang kedua. Okey, sebagai contoh,
dapat dilihat itu merupakan dinding yang terhalang, dinding warna kuning. Seterusnya kita tekan kepada bomba tersebut. Okey, kita tekan. Apa soalan yang diberi? Okey, sebagai contoh, kita tengok jawapan dia salah kan? Kita jawab jawapan dia salah. Okey, Ali membeli beberapa biji pen biru. Okey, sebagai contoh, kita jawab biji. Okey, dan jawapan dia salah. Okey, bila jawapan dia salah, kita tengok balik dekat dinding warna kuning tadi. Dinding tadi tak terbuka. Jadi kat sini, murid akan jawab soalan tadi dengan betul. Selagi tak betul, selagi tu mereka tidak boleh meneruskan perjalanan mereka ke checkpoint yang ketiga. Okey, dekat sini kami ada terapkan pembelajaran mastery. Iaitu mastery ni mereka akan master betul-betul, iaitu mereka akan faham dan mereka akan gunakan penjodoh bilangan ni dengan betul. Barulah mereka boleh beralih kepada pembelajaran yang seterusnya. Okey, kita jawab semua soalan betul. Okey, batang. Seterusnya. Okey, kita pergi lagi. Okey, nampak ada dinding. Okey, kita jawab soalan ni. Okey, Datuk menggunakan kaki tongkat. Okey, seterusnya. Okey, ada lagi. Kiranya kita ada lebih daripada 3 checkpoint lah kat sini. Okey, kita tekan dulu. Okey, Siti pergi beli sebuah televisyen. Okey, sebagai contoh tadi, mereka dah masuk rumah tadi. Diorang nampak televisyen. Dekat situ mereka dah tahu, okey, kalau televisyen tu sebuah. Itu pembelajaran kontekstual lah. Mereka boleh belajar melalui persekitaran yang ada. Okey, akhirnya sudah sampai kepada pangkal jalan, iaitu kat situ barulah tahniah anda telah berjaya keluar dari sini. Kiranya bila mereka dah sampai kat sini, tamatlah sudah pembelajaran melalui CoSpace. Mereka akan belajar, seterusnya mereka akan pergi kepada pembelajaran secara fizikal lah. Okey, itu langkah yang keempat. Okey, jadi itu sedikit sebanyak tentang CoSpace kami, iaitu inovasi yang kami bina. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan yang pertama, iaitu kumpulan Aina, Nazirah dan Husna. Mereka telah membentang inovasi mereka, iaitu bijak penjodoh bilangan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kumpulan yang kedua, iaitu inovasi mereka yang diberi nama bijak imbuhan. Okey, pembentang untuk kumpulan dua adalah Lutfi, Habib dan Haziq. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua. Jadi kami daripada kelas PISAP PI 2620 ingin membentangkan cara penggunaan hasil daripada inovasi yang telah kami lakukan. Jadi saya Abdul Afiq Luqman bin Harun dan dua lagi rakan muda saya, iaitu Muhammad Aziz bin Muhammad Syafi'i dan Muhammad Lutfi Hadi bin Muhammad, akan meneruskan petang itu. Jadi sebelum itu kami telah membahagikan isi kandungan pembentangan kami kepada 4 bahagian. Yang pertama soalannya, yang kedua kemahiran bahasa, yang ketiga strategi pelajaran, yang keempat iaitu rancangan pelajaran harian dan simulasi penggunaan inovasi. Yang pertama soalannya, secara berkumpulan 2 atau 3 orang anda dikehendaki mengaplikasikan satu strategi pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 yang dipilih untuk mengajar satu kemahiran berbahasa untuk dibentangkan. Jadi yang pertama sekali kita lihat kepada kemahiran bahasa. Daripada hasil inovasi kami, kemahiran bahasanya adalah kemahiran tata bahasa, yakni gunaan imbuhan awalan dan akhiran. Selain itu kami juga menerapkan kemahiran menulis, iaitu menulis imbuhan awalan dan juga akhiran. Seterusnya, strategi pengajaran yang kami gunakan dalam mengaplikasikan inovasi yang telah kami hasilkan adalah yang pertama, strategi berpusatkan bahan. Ini kami menggunakan inovasi CoSpace.
Seterusnya, strategi berpusatkan murid. Jadi apabila murid menggunakan Common Space ini, murid aktif menjalankan aktiviti. Seterusnya, pembelajaran berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi TMK, iaitu penggunaan bahan TMK seperti inovasi Common Space. Seterusnya, komunikasi apabila murid dan guru menggunakan Common Space ini, aktiviti yang dijalankan menggunakan komunikasi yang berkesan. Seterusnya, kita lihat kepada rancangan pengajaran harian dan teruskan dengan simulasi penggunaan inovasi. Jadi, ialah rancangan pengajaran harian untuk inovasi kami yang mana bermula dengan tajuk bijak Tuhan sama dengan tajuk nama inovasi kami. Pengetahuan senyata iaitu murid berkomunikasi menggunakan kata perimbuhan secara gabungan 5.2 memahami dan menggunakan bentuk atau bentuk konteks. Standard pembelajaran 5.2.1 memahami dan menggunakan kata perimbuhan bentuk konteks. Yang pertama kata perimbuhan awalan dan yang kedua kata perimbuhan akhiran. Dan objektif pembelajaran pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat yang pertama memahami konsep imbuhan awalan dan akhiran. Dan yang kedua menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul. Dan terakhir membuat ayat menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul. Jadi kita kepada langkah untuk rancangan page tu. Jadi kami terapkan inovasi ini pada langkah yang ketiga iaitu isi pelajaran dia ruang virtual, bijak imbuhan, slide latihan pengukuhan imbuhan awalan dan akhiran. Aktiviti pengajaran pertama boleh dibahagikan kepada 6 bulan. Guru membicarakan bersama-sama murid tentang jawapan yang betul. Seterusnya setiap bulan perlu menghantar seorang wakil untuk menggerakkan pesan di dalam ruang virtual. Wakil kumpulan tersebut akan pergi kepada satu pautan latihan dan menjawab soalan yang dikemukakan. Kemudian wakil dan ahli kumpulan yang lain bekerjasama untuk mendapat jawapan yang betul dalam masa 2 minit. Wakil dan ahli kumpulan yang lain bekerjasama untuk mendapat jawapan yang betul dalam masa 2 minit. Dan keenam, jawapan akan dibacakan oleh seorang wakil kumpulan lain dan terakhirnya guru membicarakan bersama-sama murid tentang jawapan yang betul. Jadi catatan, bahan bantuan yang digunakan ialah ruang virtual bijak imbuhan iaitu inovasi kami, slide latihan pengukuhan, berarti paparan dan laptop. Kemahiran berfikir, menganalisis strategi berpusatkan murid dan bahan dan nilai ialah perangi. Okay. Baiklah, jadi yang seterusnya adalah kita pergi kepada tata cara penggunaan inovasi bijak imbuhan ini. Jadi pertamanya kami ada menyediakan satu manual penggunaan sebagai pengawalan ataupun pendahuluan lah untuk klien ataupun pengguna yang ingin menggunakan inovasi bijak imbuhan ini. Mereka boleh mendalami dahulu tentang cara-cara untuk kita gunakan inovasi ini. Jadi dalam manual e-book ini terdapat beberapa elemen lah. Yang pertama adalah cara untuk kita daftar masuk menggunakan email dalam laman Common Space ini. Dan yang kedua adalah kita akan masuk ke room menggunakan pautan yang dikongsikan seperti yang boleh dibacakan dalam manual penggunaan inilah. Yang ketiga adalah pengenalan tentang fungsi-fungsi tombol supaya pengguna-pengguna tahu apa fungsi setiap tombol yang terdapat dalam ruang Common Space ini. Dan yang keempat adalah cara untuk bergerak dalam ruang tamu, iaitu ruang belajar konsep dan contoh imbuhan. Dan yang seterusnya yang kelima, cara untuk bergerak pula dalam ruang yang kedua, iaitu ruang dapur yang diimplementasikan sebagai ruang latihan pengukuhan. Dan itu sahaja untuk manual penggunaan inovasi bijak imbuhan kami. Kita terus kepada yang seterusnya, iaitu cara untuk kita menggunakan inovasi bijak imbuhan ini dalam Common Space. Okay. Dan yang pertamanya adalah dalam ruang yang pertama, iaitu ruang virtual yang pertama, iaitu ruang tamu. Okay. Ruang tamu ini kami gunakan sebagai ruang untuk pembelajaran, iaitu murid-murid akan belajar dahulu konsep tentang kata berimbuhan ini dalam ruang yang pertama inilah yang kami ibaratkan sebagai ruang tamu. Okay, dalam ruangan ini, murid dan guru akan bergerak bersama-sama dengan menggerakkan, dalam keyboard tu kan ada arrow ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Jadi gunakan keyboard tersebut untuk menggerakkan mereka punya ni sendirilah, mereka punya diri mereka sendiri dalam Common Space ni.
Okey, jadi dia akan dimulakan dengan bahagian ini. Ada jom mula di sini. Okey, jadi mereka akan terus masuk bersama-sama guru dan mereka akan bacalah setiap arahan yang ada dalam Kumu Space ini. Contoh yang pertama ini adalah sila bergerak dan klik setiap pautan. Okey, jadi mereka akan bergerak kepada setiap pautan yang ada dalam ruangan Kumu Space yang pertama ini. Jadi untuk ruangan yang pertama ini adalah ada beberapa lah contoh yang mereka perlu belajar tentang konsep kata berimbuhan awalan dan akhiran. Okey, contohnya di sini adalah tergantung. Okey, jadi bila kita tekan kat tergantung ini, dia akan keluar. Okey. Okey, dia akan keluar contoh ayat yang menggunakan kata berimbuhan tergantung ini. Jadi contohnya saya bacakan di sini. Gambar keluarga kami tergantung cantik di dinding ruang tamu. Jadi ini adalah contoh untuk ayat yang menggunakan kata tergantung. Jadi mereka boleh baca dan guru akan menerangkanlah sedikit apa fungsi yang tertentu yang boleh digunakan untuk kata berimbuhan ini. Jadi mereka akan balik kepada Kumu Space dan pergi kepada pautan-pautan yang lain sehinggalah pautan yang terakhir. Jadi untuk antara elemen yang kami terapkan dalam pembelajaran Kumu Space ini adalah murid-murid akan diterapkan dengan mereka kan kalau dekat rumah kan ada juga ruang tamu yang mereka boleh duduk secara santai. Jadi dekat setiap ruang tamu ni guru akan memberi contoh-contoh ataupun mendorong ataupun merangsang mereka lah tentang macam pengalaman yang mereka dah lalui dekat setiap bahagian dalam ruang tamu tu. Contohnya, okey, contohnya dekat bahagian kalau pergi dekat sofa ni berehat kan. Jadi cikgu tu akan tanya dekat murid-murid semua, contohnya apakah yang kamu selalu buat dekat sofa ni, dekat ruang tamu ni? Kamu selalu duduk berehat macam mana ke? Jadi murid-murid dari situ akan membina pengetahuan sendiri dan menepati dan memenuhi strategi konstruktivisme, yang mana konstruktivisme ni merujuk kepada kita membina pengetahuan sendiri untuk kepada pengetahuan yang baharu. Okey. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mereka akan menuju kepada pautan-pautan yang berkenaan sehinggalah pautan yang terakhir bersama-sama guru. Jadi akan berakhir di sini jugalah. Ini untuk pautan yang terakhir bagi ruang yang pertama, iaitu ruang tamu. Okey. Baiklah, yang seterusnya kita akan pergi kepada ruangan yang kedua, iaitu ruang dapur. Okey, ruang dapur ini pula kami tunjukkan fungsi dia sebagai fungsi untuk kita ruang kita sebagai guru untuk mentaksir dan menilai murid itulah selepas murid tu dah belajar konsep tu. Jadi untuk ruang dapur ni adalah ruang untuk kita nilai murid tu sejauh mana dia punya pencapaian. Okay. Jadi kita akan mulakan daripada tempat yang telah ditetapkan lah. Jadi ada arahan di sini iaitu sila bergerak dan jawab semua soalan mengikut turutan. Okey, jadi di sini juga dalam ruangan ini juga mereka akan bergerak bersama-sama guru. Jadi gerakkan juga menggunakan keyboard. Okey, jadi akan pergi kepada setiap pautan-pautan yang telah diletakkan dalam ruangan ini. Jadi dalam ruangan ini juga sama juga apa yang kami terapkan, iaitu strategi konstruktivisme. Iaitu kami akan sebagai guru akan menyanyikanlah soalan-soalan yang berkaitan dengan pengalaman mereka, apa yang mereka pernah buat dekat tempat-tempat yang berkenaan. Jadi contohnya dekat Sinki ni, cikgu akan tanyalah biasanya apa yang kamu buat kat Sinki ni. Jadi dari situ murid akan jawablah apa yang mereka pernah lalui. Jadi daripada perkara tersebut akan membina pengetahuan yang baharu. Dan untuk bahagian ruang dapur ini, iaitu ruang pentaksiran, mereka akan menekan dekat setiap pautan ini dan menjawab latihan-latihan yang ada dekat setiap pautan ini. Okey. Okey, jadi contoh ini sini adalah ada contoh soalan yang pertama, iaitu soalan yang berkenaan dengan imbuhan awalan lah. Jadi imbuhan
awalan. Okey, jadi soalan yang pertama adalah ayat dan ada pilihan jawapan di sini, iaitu adik basuhi atau membasuh ataupun atau terbasuh tangan selepas selesai makan malam. Jadi contoh jawapannya adalah mereka boleh isi di sinilah. Jadi murid-murid yang akan menjawab soalan ni akan isi jawapan mereka dan dalam kurungan nama mereka. Jadi dengan adanya kami letakkan ada kurungan nama ni, jadi dia akan tak tertukarlah jawapan mereka dan guru tu akan tahu ni jawapan siapa, ni jawapan siapa. Jadi tak tertukar dan tak ada kekeliruan lah kat situ. Okey, jadi hal yang sama juga akan dilakukan oleh murid jika mereka pergi kepada pautan-pautan yang seterusnya sehingga pautan yang terakhir. Yalah, jadi itu untuk peringkat kita menilai ataupun kita mentaksim murid lah. Okey. Jadi itu sahaja untuk tata cara penggunaan inovasi bijak imbuhan kami ini. Jadi sekian, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan yang kedua. Seterusnya kita pergi kepada kumpulan yang ketiga yang terdiri daripada Afrina, Khairiah dan Indo dengan inovasi mereka membina ayat teknik salam. Jadi majlis mempersilakan. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada showcase pada hari ini, kami daripada kumpulan 4 daripada kumpulan PI 2620 akan membentangkan bahan pembelajaran virtual bahasa Melayu bagi kursus BMMB 3182 di bawah bimbingan Encik Muhaimi bin Suhaili. Okay, jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Khairiah binti Ranawi, seterusnya Indok Zakirah binti Mat Hanafiah dan juga Nur Afrina binti Muhammad Nasir. Okey, jadi tanpa mengakan masa, kita akan terus kepada rancangan pengajaran harian yang telah kami bina bagi bahan pembelajaran virtual bahasa Melayu kami. Okey, jadi kita lihat kepada maklumat umum bagi RPH kami, iaitu dengan tarikhnya 5 April tahun 2022 pada jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi bagi mata pelajaran bahasa Melayu untuk tahun 3 Anggerik. Jadi bilangan muridnya sebanyak 25 orang dan dengan tajuknya adalah Kenangan Manis. Jadi standard kandungan yang telah kami pilih adalah 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajarannya pula adalah 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat. Jadi objektif pelajaran yang kami tetapkan adalah pada akhir pengajaran ini, murid akan dapat yang pertama, memahami dan membina ayat berdasarkan bahan grafik. Dan yang kedua adalah murid dapat menulis 5 ayat dengan lengkap dan dramatis menggunakan teknik salam. Okay. Seterusnya, kami akan lihat kepada langkah pengajaran di mana kami mengaplikasikan bahan pembelajaran virtual yang akan diterangkan oleh rakan kumpulan saya sebentar saja lagi. Jadi bahan virtual yang telah kami terapkan adalah pada langkah ketiga dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan selama 20 minit iaitu latihan pengukuhan di aplikasi CoSpace. Di mana aktiviti murid adalah murid akan dipaparkan aplikasi CoSpace ini oleh guru di Google Meet. Kemudian setiap murid akan dikehendaki untuk menyelesaikan tugasan yang terdapat di dalam CoSpace. Seterusnya, murid-murid akan dikehendaki untuk menulis jawapan mereka di atas kertas A4. Seterusnya, guru akan menyemak hasil kerja murid dengan melakukan perbincangan di Google Meet. Dan seterusnya, guru akan memberi pengukuhan positif kepada murid yang berjaya membina ayat dengan betul menggunakan teknik salam. Jadi bahan bantu mengajar yang kami gunakan dalam langkah 3 ini adalah aplikasi CoSpace iaitu bahan pembelajaran virtual bahasa Melayu. Seterusnya kemahiran berfikir adalah menjana idea dan juga mengaplikasi. Seterusnya adalah strategi yang kami terapkan dalam langkah 3 ini adalah strategi konseptual dan juga penyelesaian masalah. Dan nilai murni yang kami terapkan juga adalah nilai murni keberanian dan juga ketekunan murid. Dan KP-nya adalah visual ruang. Okey. Jadi saya serahkan berpetangan ini kepada rakan kumpulan saya. Seterusnya, ini merupakan bahan pembelajaran visual yang telah kami hasilkan melalui aplikasi CoSpace. Yang ini kami membuat tema melawat ke zoo negara sambil belajar membina ayat. Teknik yang kami gunakan adalah teknik salam.
Seterusnya, pertama sekali guru-guru akan meminta murid, guru akan tekan butang play untuk masuk ke dalam workspace ini. Seterusnya terdapat arahan yang akan perlu dibaca oleh murid. Tugasannya, terdapat 5 stesen di dalam zon negara yang perlu kamu lawati. Pada setiap stesen, ada tugasan yang akan diberikan kepada kamu semua. Selesaikan semua tugasan tersebut dengan baik. Selamat berjaya semua. Jadi, murid dapat tahu kat sini, pertama sekali murid akan perlu menyelesaikan tugasan. Jadi, adakah anda sudah bersedia untuk masuk? Sudah. Jadi, apabila murid sudah bersedia, murid akan pergi kepada pengawal keselamatan. Di sini, pengawal itu akan berkata, "Hai, selamat datang ke zoo negara. Untuk masuk ke zoo ini, anda boleh membeli tiket di kaunter tiket yang terletak di sebelah kanan anda. Selamat bergembira." Jadi, murid-murid dan guru akan pergi ke kaunter tiket yang berada di sebelah kanan. Apabila sudah berada di sebelah kanan, guru akan klik kepada manusia ni untuk menunggu arahan yang seterusnya. Jadi arahan yang seterusnya, apakah teknik yang telah kamu pelajari untuk membina ayat? Jadi sekiranya murid menjawab teknik salam, bermakna murid itu fokus semasa pengajaran guru. Jadi sekiranya murid menjawab teknik salam, murid itu tidak fokus. Okey, betul. Okey, seterusnya. Teknik salam ni, apakah aspek bagi teknik salam ini, iaitu S siapa, A aktiviti, L lokasi, A alatan dan M mengapa, bagaimana dan juga bila. Seterusnya, penjaga tiket ni akan cakap, "Nah, ini tiket kamu. Seterusnya kamu boleh pergi ke stesen yang pertama." Jadi guru-guru dan murid-murid akan pergi kepada stesen yang pertama. Jadi seperti yang kita lihat, stesen yang pertama ini adalah stesen melihat dan mengenali haiwan. Guru akan meminta murid-murid untuk pergi kepada pengawal keselamatan yang berada di stesen pertama untuk melihat tugasan yang seterusnya. Selamat datang ke stesen pertama. Di sini anda akan melihat dan mengenali haiwan-haiwan yang terdapat di zoo negara. Tugasannya adalah tugasan yang pertama, sila bina ayat berdasarkan aktiviti yang dilakukan oleh orang yang memakai baju berwarna hijau di stesen 1. Sila tulis jawapan anda di kertas A4. Jadi apabila murid telah mendapat tugasan yang pertama ini, murid perlu mencari individu yang memakai baju warna hijau di stesen yang pertama. Jadi dapat lihat di sini individu tersebut seorang perempuan. Jadi di sini murid-murid akan mengaplikasikan teknik salam untuk membina ayat bagi individu yang memakai baju warna hijau ini. Sebagai contohnya, contoh ayatnya, Meme melihat haiwan di zoo negara dengan penuh teruja. Jadi daripada ayat tu, guru dapat melihat murid ni menggunakan teknik salam itu dengan baik, iaitu Meme siapa, melihat haiwan, aktiviti, lokasi di zoo negara dan mengapa. Ini dengan penuh teruja. Mengapa, bila dan bagaimana. Okay, seterusnya begitu juga setelah selesai stesen yang pertama, murid akan pergi kepada stesen yang kedua, iaitu stesen pertunjukan haiwan. Bila berada di stesen ini juga, guru akan klik kepada pengawal yang berada di stesen yang kedua. Selamat datang ke stesen kedua. Di stesen ini, anda akan dipertontonkan pertunjukan haiwan yang amat menakjubkan. Selamat menonton. Jadi tugasan dia, tugasan 2, kenal pasti wanita yang bertudung dan bina ayat berdasarkan aktiviti yang dilakukan olehnya. Sila tulis jawapan anda di kertas A4. Jadi murid perlu mencari wanita yang memakai tudung di stesen yang kedua ini.
Jadi murid dapat lihat wanita yang bertudung di sesi kedua ini sedang menepuk tangan. Jadi murid perlu membina ayat menggunakan teknik salam untuk bagi wanita yang bertudung ini. Dan begitulah seterusnya untuk stesen yang ketiga. Seterusnya di stesen yang ketiga iaitu bergambar kenangan foto booth. Jadi arahannya ialah selamat datang ke stesen yang ketiga. Di sini anda boleh bergambar bersama-sama keluarga atau rakan-rakan sebagai gambar kenangan melawat zoo negara. Jadi tugasan bagi stesen yang ketiga pula ialah tugasan 3. Jika anda dapat lihat, terdapat beberapa pengunjung yang tidak melepaskan peluang berharga untuk bergambar dengan replika haiwan yang terdapat di fotobus yang disediakan. Oleh itu, anda dikehendaki untuk membina ayat berdasarkan aktiviti di kawasan fotobus tersebut. Sila tulis jawapan anda di atas kertas A4. Jadi, murid akan memerhati kawasan stesen yang ketiga ini untuk membina ayat menggunakan teknik salam. Jadi murid boleh membina ayat dengan pelbagai ayat. Sebagai contoh menggunakan menunggang kuda, bergambar dengan replika badak sumbu dan juga beruang. Seterusnya kita pergi kepada stesen yang keempat. Iaitu stesen yang keempat iaitu stesen gerai makanan. Hai, tahniah, anda telah sampai ke stesen keempat. Stesen ini adalah salah satu stesen yang menarik kerana anda berpeluang membeli pelbagai jenis makanan dan minuman yang berbeza, yang pelbagai. Tugasan 4-nya, sila bina ayat berdasarkan aktiviti yang dilakukan oleh pengunjung-pengunjung di gerai makanan. Jawapan anda hendaklah ditulis di kertas A4. Jadi murid boleh melihat gerai makanan ini untuk membina ayat. Sebagai contoh, di dalam gerai ini murid dapat lihat pengunjung sedang beratur untuk membeli makanan. Jadi murid boleh membina ayat menggunakan teknik salam. Dan seterusnya stesen yang terakhir adalah stesen yang kelima iaitu gerai cenderamata. Di stesen yang kelima ini, anda telah sampai ke stesen yang terakhir. Di stesen ini anda berpeluang untuk membeli cenderamata kepada orang-orang tersayang sebagai hadiah tanda ingatan. Tugasan yang kelima, iaitu yang terakhir, sila bina ayat berdasarkan aktiviti yang dapat kamu lihat dalam kedai cenderamata. Jawapan anda mestilah ditulis di kertas A4. Jadi kita dapat lihat di sini, kelima-lima stesen ini mempunyai tugasan yang tertentu iaitu untuk membina ayat menggunakan teknik salam dengan cara yang betul. Jadi berdasarkan daripada strategi kami iaitu strategi kontekstual, ini murid dapat mengaplikasikan pengalaman mereka di dalam kehidupan harian untuk membina ayat dengan cara yang betul. Sebagai contoh, murid-murid ini dah tahu, dah mempunyai pengalaman melawat zoo negara. Jadi, murid akan lebih mudah untuk membina ayat menggunakan teknik salam kerana murid menghubung kaitkan pengalaman dan juga pengetahuan mereka. Seterusnya, kita teruskan kepada rakan saya. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat pula bagaimana cara guru untuk mentaksir pelajar menggunakan aplikasi CoSpace ini. Jadi, sebagaimana kita sedia maklum, tadi telah diterangkan oleh rakan saya di mana bahawa setiap orang murid dia akan pergi ke setiap stesen dan akan membina ayat daripada aktiviti yang berlaku di setiap stesen tu. Jadi, guru ni akan mengumpulkan hasil kerja murid iaitu murid telah membina ayat itu, hasil binaan ayat murid yang menggunakan teknik salam tu guru akan
kutip iaitu setiap orang murid mengandungi 5 ayat. Jadi mereka akan hantar kepada guru dan guru akan kumpul kemudian guru akan semak sama ada ayat tersebut itu mengandungi sekurang-kurangnya 4 aspek dalam teknik salam tu. Contohnya digunakan siapa, aktiviti, lokasi ataupun digunakan alat dan mengapa. Sekurang-kurangnya dia guna 4 aspek daripada teknik salam tu. Seterusnya, sekiranya daripada 5 ayat tersebut murid betul semua iaitu kelima-lima ayat tu betul semua menggunakan teknik salam, kiranya murid tersebut telah menepati objektif guru pada hari tersebut dan dikira murid tu cemerlanglah dalam membina ayat. Manakala jika murid itu dapat buat ayat 3, sekurang-kurangnya 3 lah, 3, 2 ataupun 1 sahaja ayat yang betul menggunakan teknik salam, itu dikira mereka kurang menguasai membina ayat menggunakan teknik salam. Jadi tugas guru di sini perlu memberikan latihan pemulihan lah kepada murid tersebut supaya dapat mengukuhkan lagi kefahaman mereka untuk membina ayat dengan menggunakan teknik salam. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan yang ketiga. Jadi kita pergi kepada kumpulan yang keempat iaitu yang terdiri daripada 2 orang sahaja iaitu Shahanas dan Farah. Dan hasil inovasi mereka adalah Taman Kata Kerja. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Pada sesi kali ini, kami akan membentangkan berkenaan tugasan 4 BMMB 3182 iaitu tugasan pembentangan kumpulan dan kumpulan saya terdiri daripada Shahanas binti Abdul Malik dan saya sendiri Nur Farah Syahira binti Ramli. Okey, tugasan ini mengkehendaki kami untuk membina satu rancangan pengajaran harian. Dan kami telah membina sebuah rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 Bidaksana dan tajuknya ialah Menerokai Taman Kata Kerja. Bagi standard kandungan yang dipilih ialah 5.1 memahami fungsi dan menggunakan kata kerja mengikut konteks dan standard pembelajaran pula 5.1.1 memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks bagi kata kerja aktif, transitif dan tak transitif. Bagi objektif pelajaran pula, pada akhir pengajaran ini, murid dapat yang pertama menjelaskan kata kerja transitif dan tak transitif dengan betul. Yang kedua dapat menyenaraikan 5 kata kerja transitif dan 5 kata kerja tak transitif dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat membina ayat menggunakan kata kerja transitif dan tak transitif dengan betul. Berikut merupakan sistem bahasa dan pengisian kurikulum yang terdapat pada rancangan pengajaran harian. Dan pengetahuan sedia ada iaitu murid-murid sudah mengetahui kata kerja dan cara penggunaannya dengan betul. Berikut merupakan bahan bantu mengajar yang digunakan dalam aktiviti ini. Iaitu aktiviti pengajaran dan pembelajarannya ialah yang pertama set induksi iaitu guru akan menunjukkan kad imbasan dan murid akan bersoal jawab dengan guru. Bagi langkah kedua pula iaitu guru akan menerangkan berkaitan kata kerja transitif dan tak transitif menggunakan tayangan slide. Dan yang kedua merupakan langkah yang kami akan fokuskan iaitu pengaplikasian COSPES iaitu pada langkah ini murid dipaparkan oleh guru aplikasi COSPES menggunakan papan peranti di hadapan kelas. Seterusnya, setiap kumpulan dibekalkan sebuah komputer riba untuk mengakses lawatan virtual sambil belajar dan murid akan dipantau oleh guru semasa menggunakan aplikasi COSPES. Aplikasi ini akan diterangkan oleh rakan saya sebentar lagi. Dan pada aktiviti yang ketiga pula, langkah ketiga iaitu aktiviti membuat peta iThink berdasarkan lawatan virtual yang telah dilakukan pada langkah yang kedua. Dan yang terakhir iaitu penutup, iaitu terdapat penutup kognitif dan penutup sosial. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan kumpulan saya. Pula kita beralih kepada fokus utama kita iaitu penggunaan aplikasi COSPES di dalam rancangan pengajaran harian. Jadi pertama sekali, murid akan dipaparkan di hadapan kelas menggunakan papan peranti aplikasi COSPES
seperti mana yang rakan saya beritahu sebentar tadi. Kemudian guru akan memberikan pautan kepada murid dan mereka akan mengakses menggunakan komputer riba ataupun peranti yang telah disediakan oleh guru. Jadi oleh itu setiap murid akan terlibat di dalam aktiviti ini. Okey, jadi cara penggunaannya ialah murid akan bergerak dari satu ruang ke satu ruang yang telah kami cipta dan bina, dan untuk mencari kata kerja pada setiap karakter menggunakan tertikus ataupun simbol. Jadi simbolnya adalah anak panah ke kiri untuk ke kiri, kemudian ke kanan untuk ke bahagian kanan, dan ke hadapan untuk bergerak ke hadapan, dan ke belakang untuk bergerak ke belakang. Jadi murid juga akan dikenaki untuk mencari soalan pada setiap ruang tersebut dan menjawab soalan tersebut. Jadi berikut kami sertakan contoh soalan yang telah kami sediakan. Okey, jadi dekat sini kita boleh lihat soalannya ialah Encik Hadi dan isterinya sedang menjamu selera. Jadi berdasarkan ayat di atas, kata kerja apakah yang telah digunakan? Okey, jadi dekat sini murid akan dipaparkan satu soalan dan mereka akan menjawab soalan tersebut. Jadi dalam masa yang sama mereka meneroka dan belajar kata kerja gramatis yang baru. Jadi berikut adalah sedikit sebanyak karakter dan ruang yang telah kami cipta, dan di setiap karakter tersebut ada kata kerja. Contohnya menyeberang, menuntun basikal, bermain, dan banyak lagi. Okey, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Tahniah kepada kumpulan yang keempat. Jadi seterusnya kita pergi kepada kumpulan yang kelima dengan hasil inovasi mereka, track huruf vokal Tirvo. Ya, kumpulan kelima ini terdiri daripada Aisyah, Fatin dan Amirah. Jadi majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menyempurnakan pertunjukan tentang inovasi yang telah kami hasilkan. Ahli kumpulan saya Nur Aisyah Farzana, saya sendiri Nurul Amira dan juga Nur Fatin binti Muhammad Fakri. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Seterusnya. Okey, jadi ini merupakan kemahiran yang kami nak ajar melalui inovasi yang telah kami hasilkan. Standard kandungannya 2.1 iaitu asas membaca dan memahami. 2.1.1 murid boleh membaca dengan sebutan yang betul iaitu huruf vokal. Jadi kami fokuskan kepada murid tahun 1. Seterusnya. Okay, ini merupakan kemahiran yang kami ingin ajar iaitu mengajar tentang huruf vokal, membaca huruf vokal. Seterusnya. Okay, jadi kami bentangkan serba sedikit RPH yang kami telah hasilkan. Pada peringkat awal iaitu set induksi, kami merancang untuk mengemukakan kad bergambar kepada murid-murid. Contohnya pada kad bergambar tu kami ada kosongkan beberapa huruf bagi murid-murid meneka apa huruf yang tiada tu. Jadi contoh soalan guru akan bertanya lah, cuba teka huruf apa yang tiada pada gambar ini. Jadi di sini berdasarkan jawapan murid-murid, guru akan mengaitkan jawapan itu dengan huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Okay. Seterusnya, pada langkah yang pertama kami mengaplikasikan Kumo Space dalam mengajar murid-murid. Okay, dalam Kumo Space ni kami telah mengintegrasikan pelbagai jenis bahan pembelajaran lah, contohnya seperti YouTube dan sebagainya. Jadi pada peringkat awal murid-murid akan menyanyi lagu bunyi huruf vokal melalui YouTube yang telah guru masukkan dalam aplikasi Kumo Space tu. Okay. Seterusnya pada langkah yang kedua, murid akan bermain permainan yang telah kami hasilkan iaitu permainan yang dinamakan Tiruvo. Jadi Tiruvo ni akan diterangkan dengan lebih mendalam sebentar nanti. Pada langkah yang ketiga pula, kami mengaplikasikan Wiser.me. Jadi Wiser.me ni kami gunakan untuk mentaksi murid-murid sejauh mana mereka mampu untuk membaca perkataan yang mengandungi huruf vokal awalan, pertengahan dan akhiran. Okay, dan terakhir sekali, pada peringkat penutup, kami kemukakan soalan-soalan berbentuk kognitif seperti berapakah huruf vokal yang telah anda pelajari, sebutkan huruf vokal tersebut. Okay, jadi pada peringkat penutup kognitif ni, murid-murid akan mengimbas kembali lah apa yang telah dipelajari. Dan pada penutup sosial pula, guru menayangkan lagu bunyi huruf vokal yang telah dimainkan pada peringkat awal tadi. Jadi murid-murid dapat mengingat huruf-huruf vokal tu melalui cara yang lebih menarik. Okay, jadi itu sahaja pembentangan RPH yang telah kami hasilkan. Baiklah, seterusnya saya Nur Aisyah Farzana akan menyambung pembentangan ini. Jadi macam yang kita tahu, amalan pedagogi kontemporari kita memanfaatkan
pembelajaran secara digital. Jadi kami telah pun memilih aplikasi Kumu Space untuk memuatkan bahan-bahan pembelajaran kami. Pertama sekali dekat sini kita tengok adanya video YouTube. Sebelum tu aplikasi Kumu Space ni boleh diakses siapa-siapa saja yang mempunyai akaun Google. Tak kisahlah akaun ada 5 ke ataupun sebagainya. Jadi terus akses dekat situ dan terus boleh join. Dan kapasiti atau limit satu-satu pembelajaran tu hanyalah 30 orang. Jadi siapa cepat dia dapat lah. Okay, kat sini kita perlu pergi ke YouTube, video YouTube. Di mana video YouTube ni ada diterangkan cara-cara penggunaan inovasi Kumu Space ni secara ringkas. Jadi melalui video YouTube ni kita dapat tahu yang pertama sekali stesen yang kita kena pergi ialah di stesen nota pembelajaran. Dekat sini adanya nota pembelajaran iaitu lagu seperti yang ada dalam langkah 1 RPH tadi. Jadi dekat sini juga ada nota yang boleh diakses tentang cara-cara menyebut huruf-huruf vokal dengan baik dari segi lantunan suara, dari segi, sekejap kita tengok dulu ya. Okay, nota pembelajaran. Pengenalan huruf vokal. Okay, huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada A, E, I, O dan U. Vokal alah bunyi orang tetapi ada yang dinasahkan disengaukan sebab ada vokal-vokal yang akan disengaukan, ada yang keadaan cara kita lontar huruf vokal tu di muncung bibir, di dalam dan sebagainya lah. Kat sini ada disebut satu-satu vokal hadapan seperti I, vokal E, elok, I, ite, vokal-vokal hadapan lah di mana huruf vokal ni terdapat di hadapan perkataan. Okay, seterusnya vokal belakang, contohnya bunyi U. U ni kita bundakan huruf tu sampai belakang lidah kita dinaikkan dan langit kita dengan langit lembut. Contohnya kita sebut U kan. Lidah kita nampak terangkat. Itulah cara-cara untuk menyebut huruf vokal dengan betul kat sini punya nota. Jadi murid-murid boleh akses dengan mudah. Just tekan next ataupun seterusnya. Mereka akan dapat ataupun akses bahan ni. Okay, kita balik pada aplikasi Kumu Space tadi. Lepas tu murid boleh dengar lagu, tak pasti dia dengar ke tak. Tapi macam tu lah ada kami muatkan animasi tentang cara-cara untuk menyebut huruf vokal ni dengan lebih baik. Seterusnya dekat sini juga ada tempat untuk murid explore ataupun mereka meneroka tempat-tempat nota pelajaran, adanya pantry. Okay, lepas tu melalui apa yang kita dengar dari YouTube tadi, perlunya murid ni pergi ke langkah 2 iaitu di mana mereka akan membuat penilaian terhadap benda yang mereka belajar, iaitu mereka akan membuat penilaian di aplikasi wiser.me. Okay, saya buka sekejap. Okey, saya serahkan kepada rakan pembelajaran saya, Fatin. Aisyah tak paparkan skrin. Okey, baiklah. Terima kasih kepada rakan saya Saudari Aisyah untuk paparkan wiser.me ini. Okey, wiser.me ini kami gunakan sebagai penilaian ataupun pengukuhan kepada murid setelah mempelajari menggunakan nota pembelajaran, menggunakan audio, visual, grafik dan juga animasi-animasi yang membantu murid untuk membaca ataupun membaca menggunakan huruf-huruf vokal ini, ataupun lebih kita boleh mendekatkan lagi
bagaimana pembacaan huruf vokal yang lebih betul macam tu. Okey, baiklah, Wiser.me ni pertama sekali murid akan akses menggunakan akaun Google. Tak kisah akaun Google tu akaun parents ataupun akaun ibu bapa maupun akaun sendiri. Boleh saja sama ada akaun delima ataupun akaun-akaun apa sahaja. Yang penting akaun taklah akaun Google. Okey. Yang pertama sekali murid akan lihat di sini adalah arahan daripada guru, iaitu Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang membaca huruf vokal yang terdapat di dalam bahasa Melayu. Okey, murid akan memahamkan dulu arahan yang diberikan untuk pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, ke bawah sikit. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan membaca vokal awalan A. Iaitu pertama sekali kita akan ada perkataan iaitu awan, anak, dan membezakan perkataan ini adalah huruf warna merah dan juga warna hitam. Jadi murid akan lebih tahulah penggunaan huruf vokal ini iaitu mula dengan a, wan, anak, dan ada berhentilah situ untuk mereka mengeja itu. Okey, dan ada juga arahan daripada guru ataupun bantuan awal daripada guru iaitu guru akan menyebut terlebih dahulu perkataan-perkataan ini sebagai contoh. Awan, anak, awan, anak. Okey, baiklah, guru akan membaca perkataan ini sebanyak 2 kali supaya murid lebih fahamlah. Sekiranya murid tidak lagi mendapat perkataan-perkataan itu ataupun memahamkan tentang sebutan perkataan-perkataan ini, murid boleh ulang lagi sebutan daripada guru itu. Dan seterusnya, murid akan merekodkan suara mereka menggunakan tidak kisah sama ada telefon bimbit ataupun iPad ataupun laptop dan komputer, tetapi yang boleh mengakses kepada Wiser.me ini. Okey, dan record audio ni seperti biasa, just tekan je record audio ni dan record macam mana sebutan mereka, awan, anak, dan record itu akan secara langsungnya masuk kepada guru atas bawah nama mereka. Okey, untuk pengukuhan ini, guru boleh secara langsung untuk memberikan motivasi ataupun pengukuhan secara langsung bagi setiap perkataan ini, di mana setiap perkataan ataupun setiap voice yang dikeluarkan ataupun record audio itu, guru boleh memberi peneguhan. Contohnya, sekiranya perkataan itu tidak betul, jadi guru boleh terus letak dekat bahagian motivasi tu, bahagian tegur tu, sama ada bacaan itu tidak tepat atau bacaan itu perlu diperbaharui ataupun bacaan itu perlu diperbaiki, maafkan saya. Okey, dan bagi perkataan yang betul dan murid sebut dengan betul, mereka akan dapat markah ataupun point dan dapat mungkin guru akan boleh tulis tanya macam tu sebagai tanda sebagai sokongan lah kepada murid. Okey, so Wiser.me ni boleh digunakan oleh sesiapa sahaja dan sekiranya digunakan luar daripada pembelajaran juga boleh juga. So dia fleksibel. Okey, itu saja untuk Wiser.me. Saya teruskan kepada bentang yang seterusnya. Okey, baiklah, kita dah melalui fasa penilaian ataupun peringkat pentaksiran. Jadi seterusnya kita akan berada pada inovasi permainan Tirvo. Okey, dekat inovasi ni saya ceritakanlah ilham ataupun sedikit macam mana bolehkah hasilnya track inovasi ni. Selepas melalui fasa problem, unpack, suggest dan sebagainya, kami berada di fasa action di mana kami perlu membuat inovasi berdasarkan masalah kita tadi. Masalah kita tadi ialah kekeliruan murid terhadap pembelajaran huruf vokal ataupun huruf vokal. Mereka keliru sama ada ikan tu i ke I macam tu. Okay, jadi adanya inovasi ni membantu murid-murid menyebut. Okay, sebab kita boleh kemahiran menyebut perkataan ini dengan betul dan mereka dapat membezakan huruf-huruf vokal serta dapat mengenal pasti huruf vokal yang betul di setiap perkataan. Okay, jadi kat sini saya delete dululah pemain sebelum ni. Okay. Pertama sekali kita perlu pergi ke manual penggunaan, adanya imbasan, kod imbasan kat sini. Murid boleh terus imbas dan membaca peraturan permainan. Macam kita tahu setiap permainan mestilah peraturannya. Okay, dekat sini
Peraturan pertama ialah jumlah pemain yang ditetapkan dalam satu permainan adalah 1 hingga 4 orang sahaja berdasarkan seorang pemantau sama ada guru atau ibu bapa. Kedua, pelajar perlu memutarkan dadu sekurang-kurangnya 2 kali bagi setiap track dan pemain diberi masa rehat selama 5 minit sebelum meneruskan permainan ke track seterusnya. Ketiga, pemain yang dapat menjawab soalan dengan jawapan yang tepat akan memperolehi token ganjaran dan sebaliknya. Papan token ganjaran disediakan dan pemantau harus memasukkan jumlah token yang diperoleh oleh pemain. Sama ada pemain tu nak memasukkan sendiri pun boleh juga. Yang keempat, pemain dibenarkan berbincang bersama-sama rakan untuk menyelesaikan soalan yang diberikan dalam ruangan chat yang disediakan dalam Google Sheet. Yang kelima, setiap pemain harus menjelajahi keempat-empat track yang disediakan. Pemain yang memperolehi token ganjaran paling tinggi akan diiktiraf sebagai pemenang. Okay, ini adalah karakter dia. Kita kena pilih karakter sama ada hijau, biru, merah atau biru, merah, kuning. Okay. Yang kedua, dadu. Dadu ni kita akan putarkan dadu secara digital lah. Yang ketiga, kotak jawapan ni kalau merah tu bermaksud salah. Kalau hijau tu maksudnya betul lah. Okay. Seterusnya, itu saja untuk menu penggunaan. Kita balik pada permainan Tiruvo tadi. Okay, dekat sini kita adanya bahagian track A, B, C dan D. Okay, mula-mula sekali macam kita tahu kita perlu pilih karakter. Contohnya kita pilih warna hijau. Kita letak dekat bahagian mula. Okay, dekat traffic light ni. Okay, lepas tu kita putarkan dadu. Okay, 2. Kita pun jalanlah 1, 2. Jadi murid bila sampai kat sini macam kita tahu arahan dia typekan perkataan berdasarkan gambar. Jadi apa yang murid nampak kat sini ular. Okay, kat sini ada setengah murid yang keliru sama ada untuk mengeja ular tu ular ke olar. Sebab adanya dialek-dialek di kawasan pedalaman. Ada juga mereka yang menyebut ular ni sebagai olar macam tu. Jadi mereka kadang-kadang keliru dengan logat ataupun bahasa Melayu yang sebenar. Jadinya mereka, contohnya kalau mereka keliru kan, mereka tulis olar. Jadi jawapannya merah iaitu salah. Sampailah dia betul, dia akan mendapati bahawa jawapan tu akan bertukar berwarna hijau. Jadi dekat sini murid akan mendapat token ganjaran 30. Okay, mereka akan tulis 30. Dalam masa yang sama, pembelajaran ni juga dapat menyerapkan mata pelajaran matematik di mana mereka dapat bermain sambil bermain dengan nombor sambil mengintegrasikan permainan bahasa. Seterusnya, lepas dah putar, okay, 1, 2, ikan pula. Okay, mereka akan jawablah soal apa perkataan ataupun huruf vokal sama ada ikan ke macam tu. Okay, bila betul tambah juga, berapa tu? 30 mata. Jadi dapatlah 60. Okay, tak payah murid kira, dia dah terus tambah. Sambil-sambil tu, contohnya bila dah sampai ke track B, mereka dah berada di fasa di mana menguji kemahiran mencipta murid-murid iaitu dalam arah start sebelum daripada atas sekali mana murid perlu mencipta berdasarkan imajinasi mereka apakah huruf A, E, I, O, U yang berada di imajinasi mereka bila mereka dengarlah huruf tu. Contohnya arnab, ayam, ojek-ojek. Jadi kalau kat sini mereka boleh lukis arnab macam tu. Mereka lukislah kat sini. Yang ni nak warnakan ke apa ke. Lepas tu kita save and close. Okay, dapatlah dia macam ni. Okay. Lepas tu murid-murid nak pakai apa? Apple ke? Jadi lepas dah ni dia tak ada, kat sini kita tak ada mata sebab kita memang bagi kebebasan untuk murid-murid meneroka dan membina sendiri lukisan mereka. Seterusnya di track C ni pula murid dapat perlu melengkapkan ayat dengan memilih ejaan yang betul. Jadi macam yang kita, sekejap saya zoomkan.
Okay, macam kita tengok kat sini, tempat kosong tangan sebelum makan adalah salah satu kebersihan diri. Okay, sama ada basuh ke basuh. So, jadi murid-murid perlu pilih jawapan yang betul antara ketiga-tiga ni. Okay, contohnya mereka tulis basuh, okay, salah. Tapi mereka tulis basuh, okay, betul. Okay, macam tu lah cara penggunaan inovasi ni. Dia macam simple je tapi bagi saya bermakna lah sebab dia lahir daripada petak-petak kosong Google Sheet yang kita rasa macam biasa je, tak ada apa-apa. Tapi kita boleh hasilkan satu benda yang menarik dekat situ. Samping tu murid-murid pula juga boleh berbincang. Okay, contohnya Ali, apa jawapan saya benar? Drag A1. Okay, lepas tu adalah murid jawab dan sebagainya. Dekat sini ada wujudnya pembelajaran bersifat pembelajaran kendiri, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif dan sebagainya, di mana pembelajaran ini memenuhi atau mencakupi aspek pembelajaran kemahiran abad ke-21. Okay, kita beralih pada inovasi kumuh space tadi. Dah tu pula. Okey, yang itu saja dari kumpulan kami setakat ni. Kalau ada apa-apa soalan ataupun macam mana nak buat macam ni ke apa-apa, boleh email kami lah. Email di pembelajaran, nanti akan apa-apa Roger, macam tu. Okey? Seterusnya beralih kepada kumpulan yang ke-6 dengan hasil inovasi mereka, game peribahasa. Kumpulan yang ke-6 ini terdiri daripada 3 orang iaitu Hadi, Daniel dan Aidil. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua penonton pada hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada saya Abdul Hadi bin Tajuddin, Muhammad Daniel dan juga Muhammad Aidil akan membentangkan tentang rancangan pengajaran harian mengenai bahan virtual kami. Okey, tahun yang kami pilih adalah murid tahun 4. Okey, kita terus masuk kepada tema. Tema yang kami pilih adalah tema kemasyarakatan. Tajuk adalah program kebun komuniti. Kemahiran fokus yang kami pilih adalah seni bahasa. Okey, standard kandungan yang kami pilih adalah melalui DSKP tahun 4 4.1, mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Okey, seterusnya standard pembelajaran 4.1.1, bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Okey, kita pergi kepada objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat yang pertama, mengetahui sekurang-kurangnya 3 maksud peribahasa berdasarkan petikan dalam buku teks muka surat 5. Yang kedua, bercerita menggunakan peribahasa berdasarkan gambar yang sesuai dengan bimbingan guru. Okey, seterusnya sistem bahasa. Yang pertama, peribahasa. Yang kedua, kosakata, ini kagum, berumur, merawat, berharap dan memelihara. Yang terakhir, sebutan dan intonasi. Okey, kita pergi pada pengisian kurikulum iaitu elemen merentas kurikulum. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, ilmu, iaitu sains. Yang ketiga, nilai murni iaitu menghargai, kerjasama, bertanggungjawab, berani dan ketekunan. Keempat, teknologi maklumat dan komunikasi iaitu belajar melalui TMK. Kelima, kemahiran insaniah iaitu kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Yang terakhir, elemen keusahawanan iaitu bertanggungjawab terhadap keputusan dan menyiapkan tugasan sehingga selesai dan menepati masa yang ditetapkan. Okey, strategi pengajaran dan pembelajaran yang kami gunakan adalah yang pertama, kemahiran belajar iaitu menghubungkan pengalaman. Yang kedua, kecerdasan pelbagai iaitu verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik. Yang ketiga, belajar cara belajar iaitu mengumpul maklumat dan memproses maklumat dalam penceritaan. Okey, strategi pembelajaran abad ke-21 yang digunakan adalah pembelajaran kontekstual. Okey, seterusnya pembelajaran berpusatkan murid dan pendekatan tematik. Okey, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah yang pertama, slide PowerPoint. Yang kedua, buku teks. Yang ketiga, video. Yang keempat, game peribahasa iaitu bahan inovasi yang telah dibuat oleh ahli kumpulan kami. Dan yang kelima, komputer riba. Okey, pengetahuan sedia ada. Yang pertama, murid-murid pernah melakukan aktiviti gotong royong di sekolah.
Yang kedua, murid-murid pernah mempelajari beberapa peribahasa semasa di darjah 3. Okey, kita masuk pada aktiviti. Yang pertama, seperti biasa, pengurusan bilik darjah, persediaan murid untuk belajar dan murid menyediakan alatan belajar untuk belajar dalam keadaan yang selesa. Okey, kita masuk terus kepada set induksi selama 5 minit. Guru akan menayangkan video gotong royong seperti yang dapat dilihat di sini, dan ini adalah link untuk video itu. Dan berdasarkan video tersebut, guru akan menanyakan beberapa soalan. Soalan yang pertama adalah, apakah yang kamu faham mengenai video yang ditayangkan? Yang kedua, adakah kamu pernah bergotong royong seperti video ditayangkan? Yang ketiga, adakah ada peribahasa yang ditunjukkan di dalam video tadi? Okey, seterusnya guru akan menunjukkan beberapa peribahasa yang terdapat dalam video tersebut dan guru akan memberitahu maksud daripada peribahasa tersebut. Okey, tengok aktiviti-aktiviti ini secara spesifik. Guru menayangkan video gotong royong melalui laman YouTube. Selepas itu, murid akan disoal beberapa soalan yang akan ditanya oleh guru. Okey, sebab itu murid boleh bekerjasama antara satu sama lain untuk menjawab soalan secara individu maupun kumpulan. Okey, seterusnya guru akan memaparkan beberapa peribahasa yang berkaitan video tersebut untuk ditanya kepada murid. Seterusnya, murid akan dipilih secara rawat oleh guru untuk menjawab maksud peribahasa tersebut. Dan terakhir, guru membimbing murid untuk menghubungkaitkan jawapan dengan tajuk pelajaran pada hari ini. Okey, kita tengok pada catatan. Bahan batu mengajar yang digunakan adalah YouTube, seperti yang kita lihat video YouTube tadi. Kemahiran belajar yang digunakan adalah menghubung kait. Teknik yang digunakan dalam aktiviti ini adalah soal jawab. Dan bahan belajar cara belajar iaitu memproses maklumat daripada video tersebut. Okey, pembelajaran abad ke-21 adalah pembelajaran kontekstual iaitu menghubung kaitkan dengan pengalaman dalam kehidupan harian. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Muhammad Daniel untuk menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambungkan daripada kawan saya. Okey, jadi kita lihat dari langkah 1. Langkah 1 kami akan 15 minit saja. Okey, bagi yang sama sekali pemula isi pelajaran. Isi pelajaran ialah kami akan menerangkan maksud peribahasa dan kami akan menggunakan slide PowerPoint, iaitu peribahasa yang bertemakan kemasyarakatan. Jadi ini adalah antaranya soalan-soalan guru yang akan kami tuju kepada para murid. Contohnya yang pertama ialah apakah yang awak faham mengenai peribahasa? Apakah contoh peribahasa yang awak tahu mengenai tema kemasyarakatan? Dan ia akan memaparkan situasi pada slide interaksi soalan. Pandangkan peribahasa yang betul berdasarkan gambar di bawah. Dan jadikan jawapan ialah gambar pertama adalah mengganding bahu, 2 ambil berat, ketiga mandi penuh, 4 ialah sekat kanker. Kita lihat pada cerita pertama iaitu guru akan menayangkan slide PowerPoint peribahasa kepada para murid. Guru akan memberikan contoh-contoh peribahasa yang sesuai mengenai tema kemasyarakatan. Murid-murid akan mendengar dengan guru dengan tekun. Setelah itu, guru bertanya kembali secara awak kepada murid-murid tentang peribahasa melalui gambaran di bawah untuk menguji kefahaman mereka. Dan guru akan menyediakan beberapa jawapan peribahasa di mana murid perlu pandangkan peribahasa yang betul berdasarkan situasi gambar tersebut dengan dibimbing oleh guru. Dan ini adalah catatannya adalah BBM yang kami guna adalah slide PowerPoint. Bagi BCB adalah memproses maklumat, teknik penerangan dan soal jawab. Dan KP lah interpersonal dan verbal linguistik. Nilai bunyi yang kami pilih adalah berdikari, tekun dan berani. Bagi pelajaran konseptual adalah menggalakkan dan memberi daya usaha dan autonomi para murid. Okey, bagi langkah kedua dia mengambil masa selama 20 minit. Dan sekarang adalah pertama bercerita tentang peribahasa. Contohnya pada gambar tadi pertama berani bau, ambil berat dan mandi penuh dan sekat kanker. Bagi aktiviti mengajaran ialah murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Yakni setiap kumpulan perlu menulis satu peribahasa berdasarkan gambar sebelum ini. Dalam kumpulan ini, murid perlu berbincang mengenai cerita yang berkaitan dengan peribahasa tersebut. Lepas itu, semua ahli kumpulan akan bercerita satu cerita mengenai peribahasa mereka di hadapan kelas secara bergilir-gilir. Catatan kami ambil ialah buku teks, pendekatan yang mempersoalkan murid, teknik ialah bercerita, KP ialah interpersonal dan berbagai. Nilai bunyi adalah kerjasama dan tanggungjawab. Okay, bagi langkah ketiga lah selama 12 minit. Yang ni langkah ketiga ni kami akan menggunakan inovasi kami lah. Iaitu kata lain bermain game lah. Bermain game peribahasa. Dan kita tengok pada aktiviti ni lah, guru akan memasang game peribahasa pada 5 buah komputer riba yang disediakan. Para murid akan mengikut kumpulan yang telah dibahagikan, iaitu 5 kumpulan. Guru akan menerangkan manual penggunaan game peribahasa terlebih dahulu.
murid-murid dikenaki menyelesaikan tugasan dalam pemalian tersebut secara berkumpulan. Dan aktiviti dan pembelajaran ialah setiap kumpulan diingatkan supaya bersama semasa menyelesaikan tugasan dalam pemalian tersebut. Kumpulan yang terawal yang berjaya menyelesaikan masalah game tersebut akan dikira sebagai pemenang. Okay, bagi BBM pula, game berbahasa Unity. Apps yang kami guna adalah Unity lah. JP lah berbuat linguistik, interpersonal, teknik permainan bahasa dan penyerang asaskan diri. Nilai murni, berdikari, tanggungjawab dalam kerjasama. Pelajaran ialah IK 1.11. Bagi penutup pula, selama 5 minit, iaitu isi penjelasan kognitif, rumusan isi pelajaran, Guru akan menceritakan rumusan dia, apa yang murid dapat pada pembelajaran pada hari ini, dan menceritakan haiwan yang terpusat dan menceritakan memberitahu bahawa pentingnya memelihara haiwan terancam. Dari segi sosial lah, akan diberi pujian atas usaha dan kejayaan para murid yang berjaya menjawab soalan. Kedua ialah pemberian ganjaran. Tiga dapat kilot komen terhadap aktiviti yang dijalankan. Dan bagi aktiviti lah rumusan pembelajaran pada hari ini oleh para murid-murid. Murid diminta untuk memberikan maklum balas pada kertas maklum balas terhadap aktiviti yang dijalankan pada hari ini. Bagi BB lah, membantu mengajar lah. Slide PowerPoint, jadi lah merumus, teknik soal jawab dan deliver. Nilai lah menghargai dan PAS adalah bertanggungjawab. JP lah, verbal linguistik, intrapersonal dan kinestetik. Jadi itu saja ada kami bertengah place. Jadi saya akan serahkan kepada kawan saya akan menerangkan inovasi dengan lebih detail lagi. Okay. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Encik Waimi. Saya Muhammad Ali Akmal bin Razak dari PSMP PI 2660 akan menunjukkan hasil inovasi saya. Memandangkan saya ni tak dapat nak upload saya punya hasil inovasi ni ke dalam Google Play kerana dia makan kos yang sangat tinggi iaitu sebanyak harga $25 untuk mengupload, untuk membuat akaun Google Play. Baiklah, saya akan menunjukkan cara-cara untuk mainkan game peribahasa ini. Tapi game ni dah ada orang buatnya sebenarnya, tapi saya tambah baik je lah. Sama ada kita tekan yes atau no. Baiklah, kita tekan yes. Yes. Baiklah, yes. Okay, di sini dia suruh kita cari ayam je. Ayam dia dah hilang 2 hari. Okay, dah jumpa ayam. Jadi kita kena cari lagi 2 ayam. Dan nak lalu ke kawasan ni kena jawab soalan. Soalan yang disediakan lah. Setiap session saya tak silap saya sediakan 3 ataupun 4 soalan. Kita jawab dengan betul soalan ni, kita dapat lalu. Kita jumpa ayam yang kedua. Kita kena cari lagi 1 ayam. Sama jugalah stesen yang kedua untuk soalan saya. Setelah kita dapat jawab soalan ni, boleh lalu. Baiklah, ni yang terakhir, bos yang terakhir lah. Kita kena jawab soalan ke arus baru boleh.
stage yang terakhir ni saya letak 5 soalan yang susah sedikit lah untuk menguji kemampuan murid. Katanya rainbow yang terakhir dia belakang rumah. Inilah rainbow ni. Maka kita dah kumpul 3 rainbow. Apabila soalan ditanya berulang kali, maka ini akan mampu meningkatkan kefahaman murid lah terhadap peribahasa yang akan diajarkan oleh guru. Baiklah, setelah kita dah kumpul 3 ekor ayam, maka kita hantar pula kepada dia punya tuan. Okey, itu sajalah untuk hasil inovasi saya yang tidak seberapa ini. Baiklah, sekian, terima kasih. Dengan kata-kata akhir daripada kumpulan yang ke-6 tadi, maka berakhirlah sesi perkongsian virtual bagi bilik selari PI 2620. Saya Aina Maria binti Rusli bagi moderator bilik ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat sekalian yang sudi meluangkan masa untuk bersama kami mendengar dan memperolehi ilmu daripada ke-6 kumpulan yang telah dibentang tadi. Semoga ilmu perkongsian yang telah dibuat tadi akan mendapat hasil dan impak yang maksimum dan menjadi amalan yang berterusan dalam profesen perguruan ini demi mempertabatkan warga pendidik secara global. Dengan itu, saya mengakhiri kata dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.